Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u walah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wad du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita teruskan pengajian kita pada hari ini dengan pengajian tajuk fiqh, kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai dalam tajuk dalil tidak boleh berbilang Jumaat. Surat kalau buku di skrin tengok surat 389. Tak boleh berbilang, maksudnya satu tempat tu banyak kali Jumaat. Disebutkan di sini oleh pengarang, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa ar-rasyidin dan para tabi'in, salat Jumaat tidak didirikan kecuali pada satu tempat sahaja, dalam sesebuah bandar atau qaryah. Sesebuah bandar hanya terdapat satu masjid besar yang dinamakan Masjid Jami' untuk didirikan salat Jumaat. Sementara masjid-masjid yang lain hanya digunakan untuk mendirikan salat fardu 5 waktu. Jadi kita ni ada nama surau, ada nama masjid. Di Arab semua masjid, surau pun dia sebut masjid juga. Kalau dia sebut surau musalla tu macam sudutnya, sudut. Macam satu immigration tu ada sudut semayang. Itu dia sebut musalla, surau. Ataupun bilik yang dibuat tempat semayang. Adapun kalau bangunan khas, semua dia nama masjid. Cuma beza, kalau masjid Jumaat, masjid Jami' dia sebut. Masjid Jami'. Kalau masjid biasa tak ada perkataan Jami' tu. Tapi kita masjid dan surau. Kan? Sembahyang Jumaat hanya dilakukan tengok apa nota dia tulis bawah tu. Dalam konteks negara kita Malaysia semua, masjid dirikan solat Jumaat. Yang nama masjid semua ada Jumaat. Sama ada masjid Jami' atau tak. Jadi kita tak menggunakan perkataan Jami' tu. Tempat solat yang lain pula dinamakan surau. Sekarang ni pula ada istilah dalam negara kita, surau Jumaat. Surau, tapi buat Jumaat. Itu dari sudut nama, tak kisah menamakan apa pun. Tapi adapun dari sudut hukum, kalau tempat tu telah diwakafkan khas untuk rumah Allah, walaupun dibuat nama surau, tak ada Jumaat. Walaupun surau, macam surau ni, surau dekat kita ni, kalau memang tak buat Jumaat, kalaulah tanah tu telah diwakafkan untuk rumah ibadah masjid, maka jadi hukum masjid surau tu, walaupun nama surau. Kalau dah tanahnya digazetkan, diwakafkan untuk rumah Allah, untuk ibadah, inilah rumah Allah lah. Kan? Telah jadi hukum masjid. Sunat kita nak iktikaf, perempuan haid tak boleh masuk kan, dalam kawasan tu. Walaupun tak buat Jumaat. Walaupun itu tak buat Jumaat. Kalaulah bangunan tu duduk atas tanah orang yang tak diwakaf. Contoh tanah kita, Tuan Haji ni kita katalah tanah kita luas tepi ni, kita buat satu bangunan lagi surau. Ni rumah peribadi, rumah private punya. Jadi itu tetap tak boleh jadi hukum masjid. Itu kira surau.
Itu orang perempuan boleh masuk sebab hukum masjid adalah tanah yang diwakafkan untuk Allah. Kerana Allah. Untuk peribadi tak boleh. Jadi dia tak boleh nak wakafkan tanah dia sini, dia wakaf yang tu. Kan? Nanti kalau dia jual rumah ni, kali dengan tanah tu, termasuk surau sekali, tak boleh. Dia tak boleh jadi hukum masjid. Kan? Kalau yang telah diwakafkan macam tanah surau tu, surau mana-mana, tu dah hukumnya hukum masjid. Walaupun tak buat Jumaat. Disebut iktikafnya dan sebagainya. Tak ada ukuran, terpulang kecil besar je. Tak kisah pun. Cuma, ialah tanah tu katalah tanah tu 3 ekar diwakafkan untuk rumah Allah. Tapi yang dia buat masjid tu mungkin 1 ekar tengah tu je. 2 lagi tanah kosong. Maka yang hukum masjid bergantung pada arkitek dan persetujuan tukang bina tu, yang mana tempat masjid. Kan? Dia kena isytiharkan. Masjid tu yang ni yang berkapet je contoh. Yang tepi ni tak ada kapet, semen, itu laluan. Yang sana dewan. Jadi dewan bukan hukum masjid, laluan bukan hukum masjid. Itu tempat wuduk, bukan hukum masjid. Yang perempuan tak boleh masuk duduk haid ni, hanya yang dia kata ini kawasan dewan solat. Kawasan semayang. Jadi sepatutnya orang masjid kena buat papan lah. Ini kawasan dewan solat. Gitulah namanya batas. Tapi batas suci kadang-kadang dia buka kat slipper tu. Kat tangga. Itu dia tak nak bagi orang menaik kasut. Dia bukan makna masjid lagi tu. Kan? Dia kena tulis ni dewan solat masjid. Ni laluan. Laluan tak apa, tak tulis dewan solat masjid. Supaya orang perempuan dia tahu ni kawasan dia tak boleh duduk. Duduk sana. Hukum sampai kiamat. Masjid lama, kalau pindah kita, contoh sini masjid lama, lepas tu kita pindah masjid baru sana, ni tetap hukum masjid walaupun bangunan dah roboh habis semua dah. Tanah tu tetap hukum masjid, kita boleh iktikaf, kita boleh datang semayang. Atas tanah tu. Hukum masjid sampai kiamat. Bapak dah ada niat, tapi cuma mungkin dulu ni tak ada agreement. Tak ada tulis, pakai mulutnya. Ni wakaf bagi tahu Tok Penghulu tu. Tok Penghulu tu mati. Dah tak ada saksi dah. Anak boleh tuntut senang-senang. Kalau benda tu sah, maksudnya dari sudut wakaf tu sah, anak tuntut berdosa pada anak lah. Tetap pahala dia lah berjalan. Kan? Sebab dia memang nak wakaf. Tapi kalau dia, ialah benda tu, kalau ada, tak tahulah ada benda yang jadi tak sah wakaf. Contoh, bukan tanah dia. Dia pergi wakafkan. Ni, dia mengaku ni tanah saya wakafkan. Orang dah buat masjid. Mai tengok agreement, surat grant apa semua, bukan dia punya. Orang lain punya, tu dia boleh tuntut. Yang berdosa, tuan wakaf penipu tadi lah. Kan? Kalau memang sah hak dia, dia wakafkan, si anak ni tuntut sebagai harta pusaka. Berdosa lah. Dia wakaf ni sebenarnya tak boleh dimiliki oleh individu, tak boleh wakaf pada engkau. Dia wakaf pada untuk seluruh mukmin dan mukminat. Jadi katalah wakaf dia tu sah. Lepas tu anak datang tuntut macam kes tadi lah. Berdosa lah anak tu. Kan? Benda tu dah sah dah. Dia bila bersebut wakaf tak boleh hak dia seorang. Kalau gitu kita sedekah kat dia okey lah. Kira hak dia. Niat sedekah boleh lah. Tapi bila dah sedekah, sah pindah milik sedekah, anak tak dituntut dah jadi hak orang lain. Bukan pusaka lagi dah. Tak boleh lah. Tak boleh. Kira penipuan. Menipu lah. Kalau benda tu dah ada saksi semuanya. Tapi mungkin dulu-dulu ni cakap mulut, geran tak tukar nama, tu bahayanya. Dia sedekah ke anak yatim. Geran tak tukar nama bapak lagi. Duk tu mati dia. Anak berhak tuntut lah. Sebab mungkin dia kata tak ada bukti pun wakaf. Ni nama masih bapak. Arwah. Kan? Jadi hakim tak boleh buat apa. Kena tengok atas bukti semua kan. Jadi hukum kembali pada pusaka lah. Tu kesilapan lah. Kalau zaman kita sekarang kira benda tu tak, kira macam tak sah lah kita sedekah atau wakaf tapi tak pindah milik. Tak ada agreement, tak ada tulis apa pun. Kena ada benda tu.
Kena ada di mati stamp ke, depan peguam ke benda ke. Pada grant tu. Walaupun nama tak tukar tapi ada agreement lain. Kata dalam urusan semuanya. Untuk keselamatan pahala dia lah. Kalau tidak pahala dia terputus. Putus lah. Dia buat urusan tak betul. Tak tukar nama, tak selesaikan, benda tu orang senang-senang boleh ambil balik. Bila dah wakaf pada satu tempat, walaupun tak buat apa pun, tanah kosong naik hutannya, tetap bukan hak pemilik awal. Tak boleh lah. Dia dah memang, kalau ada bukti semualah. Ada bukti surat ke, ada saksi 4, 5, 6 orang ke, okey lah. Jadi dia tak boleh tuntut walaupun tanah tu terbiar. Bila ada wakaf, dia jadi hak wakaf. Walaupun tanah tu tak digunakan, kita niat nak suruh buat masjid. Tapi tak buat pun. Jadi tetap niat kita, insya-Allah Allah bayar pahala. Yang benda tak jadi tu serah pada yang pihak pemegang amanah tanah wakaf tu lah. Kita tak boleh tuntut dia, tengok tak buat masjid, nak ambil balik tanah tu, tak boleh. Kan? Sebab dah jadi hak orang lain. Hak orang ramai, hak orang Islam. Wakaf tu. Jadi itulah zaman-zaman dulu wakaf pakai cakap-cakap mulut ni, zaman sekarang ni boleh ditipu balik lah untuk ambil semula. Okey, tadi kita kata kalau bangunan tu di atas tanah wakaf dibina masjid, walaupun nama surau tetap hukumnya masjid. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana an-nasu yantabuna yaumal jumu'ati min manazilihim wal awali. Orang ramai selalu datang ke masjid pada hari Jumaat dari tempat tinggal mereka dan dari kawasan-kawasan di timur Madinah. Maksud daripada jauh mana pun datang ke setempat untuk buat Jumaat. Jadi mereka tak suruh macam tapi bab sembahyang waktu Nabi suruh sembahyang di sana, masjid di mana saja. Tapi sembahyang Jumaat mereka datang kumpul satu tempat daripada jauh-jauh. Tapi oleh kerana kita sekarang, kita dah sebut dulu, nak jadikan satu tempat berkumpul macam mustahil. Masjid negeri pun tak muat kan. Kalau satu Shah Alam ni satu masjid je kan, pun tak cukup untuk masjid negeri tu, tak muat kan. Jadi maka dibuatlah masjid sana, masjid sini, kecil sana, kecil sini, dibuat Jumaat. Itu semua bergantung pada autoriti agama kita lah yang menentukan. Boleh. Kalau tak ada autoriti, tak diberi kuasa untuk buat Jumaat, kita pandai-pandai mainlah orang Bukit Bandar, kita buat tahun ni je lah. Tak boleh, tak sah. Jumaat tak sah. Pasal tak ada pun kuasa sultan tauliah untuk buat Jumaat. Kena ada tu, kuasa sultan tu penting. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, inna awwalu jumu'atin jummi'at ba'da jum'atin fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais bi juwathai min al-Bahrain. Sesungguhnya salat Jumaat yang pertama didirikan selepas salat Jumaat di masjid Nabi ialah di masjid Abdul Qais di Juwathi, Bahrain, di negara Bahrain. Hikmah tak boleh didirikan salat Jumaat berbilang-bilang di satu bandar atau qaryah adalah supaya boleh sampai kepada tujuan menzahirkan syiar perpaduan dan penyatuan fikiran. Jika dirikan bertaburan tanpa sebab yang munasabah, mungkin akan membawa kepada perpecahan dan perbalahan. Okey. Tengok rukun Jumaat. Rukun Jumaat terdiri daripada dua. Kedua-duanya menjadi asas rukun Islam yang agung. Yang pertama, kena ada 2 khutbah Jumaat. Kedua-duanya mempunyai beberapa syarat seperti berikut. Dua-dua khutbah ni kena ada 5 syarat ni. Ketika khatib membaca khutbah, khatib hendaklah berdiri jika mampu. Ini syarat. Bukan syarat khutbah ni, syarat khutbah. Berdiri, khatib hendaklah berdiri jika mampu.
Di antara kedua-dua khutbah tersebut hendaklah diselangi dengan duduk. Yang pertama dia ambil ni dulu. Khatib kena berdiri. Tak boleh khutbah sambil duduk kalau dia mampu. Katalah memang orang yang boleh berdiri semua tak reti baca khutbah. Yang ada wheelchair seorang je. Itu imam wheelchair. Dia khutbah atas wheelchair lah. Sah lah kan. Orang lain tak boleh belakang. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu khutbatain yajlisu bainahuma wa kana yakhutubu qa'iman. Sungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua khutbah diselangi dengan duduk di antara keduanya, dan baginda berkhutbah dalam keadaan berdiri. Begitu juga kalau orang yang khutbah berdiri, dia tak boleh nak duduk. Lutut dia tak boleh lipat. Kan? Tak boleh nak duduk langsung. Dan orang lain tak boleh nak ganti tempat dia. Tak ada siapa yang pandai. Maka dia kena berhenti selang walaupun dia dalam keadaan berdiri. Kan? Itu bagi orang yang tak sempurna lah. Adapun yang sempurna kena ada duduk di antara dua tu. Lama mana duduk tu? Selama sunnahnya, jangan lama sangat sampai terputus. Jangan cepat sangat. Secantiknya selama kita baca Qul Huwallahu Ahad. Selama tu je. Lebih kurang lah. Kadang-kadang Qul Huwallahu orang baca lanjut. Lebih kurang lah. Taklah kita kira minit. Tak. Cukuplah 5 saat. Kena berdiri. Tak kira macam tu lah. Kan? Jadi, bukan nak suruh tu imam tu baca Qul Huwallahu waktu duduk. Kita kata kadar. Selama tu lebih kurang dalam 10 saat ke, 20 saat ke, 30 saat. Lebih kurang macam tu lah. Tak sampai pun 1 minit. Kan? Tapi sebaiknya imam khatib tu baca apa waktu tu? Baca Sayyidul Istighfar. Itu antaranya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sebab waktu tu waktu doa yang sangat mustajab. Kan? Jadi waktu mustajab ni kita ambil lah istighfar yang terbaik bagi padam semua dosa kita. Hadis seterusnya daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhuma katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yaq'ud thumma yaqum kama taf'aluna al-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berdiri semula seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Yang kedua, khutbah tidak dikemudiankan daripada salat Jumaat. Cik kena khutbah dulu solat. Bukanlah solat dulu khutbah. Kan? Hal ini kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW seperti yang telah diketahui daripada beberapa hadis tentang salat Jumaat, serta ijma' ulama' kata khutbah dulu. Tak macam sembahyang-sembahyang lain yang ada khutbah. Seperti sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan. Yang tu kita sembahyang dulu, baru khutbah raya. Kan? Yang ketiga, khatib hendaklah suci daripada hadas kecil, hadas besar, serta najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat. Khatib juga hendaklah menutup aurat. Ni kadang kita nak tegur jugalah AJK masjid. Tak tahulah suara sampai ke dia orang ke tak. Kadang saya naik khutbah. Alah, tek cicak ada atas meja. Bawah. Kita nak pijak takut kena tek cicak. Kita khutbah tak sah. Tolonglah cuci sikit, vacuum sikit nak Jumaat ni kan. Lap-lap atas meja, tek cicak semua habuk. Takut kita khutbah kena baju, kita kena pijak kaki atas tek cicak. Jadi kena naik perhati. Kadang dia vacuum bawah, atas member dia tak peduli. Atas lagi penting ni, batai khutbah tu semua masjid tak sah sembahyang Jumaat. Sebab tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Jadi penting kata tu. Kok-koklah suara ni boleh sampai ke dia orang, tak tahu kan. Kalau benda tu tak bergantung, tak apa. Wire turun, mai dia cucuk tang ni. Hak ni mikrofon cucuk tang ni, mai tang ni. Jadi kalau ada atas mikrofon tak apa, sebab tak kena baju, tak bergantung kat kita. Sebab dia macam tu. Kalau yang jenis macam ni. Kalau tang ni kira kita menanggung najis kalau duduk tang ni tak jisyak. Tapi kalau sini, lepas tu ada wire lagi pergi tu, tang wire ni. Itu tak menyambung. Maksudnya dia dah kena lantai.
Lepas tu yang kira yang lantai tergantung main kat kita ni je. Hak tu kena bersih lah daripada tercicak tadi. Sebab tu elok kita pakai mikrofon ni, jangan pakai yang ni. Kalau yang ni yang wireless lah kira, okey lah kita pastikan tahun ni tak ada lah tercicak, ni wire ni tak ada. Selamat lah kan. Yang situ pi ke speaker ni tak kisahlah, kotor macam mana pun. Tapi yang jenis pakai ni wayarnya menyambung sampai ke mana? Tentu kena pastikan. Yang duk bergayut, kiranya dia bergerak dengan pergerakan kita. Yang tu jangan ada najis. Macam orang perempuan pakaian telekung lah. Kalau telekung ni meleret punya labu, ada tercicak ujung telekung. Tapi yang pada tercicak tu, telekung tu yang tak bergerak, dia bangun, duduk, berdiri, sujud apa semua, tak bergerak pun. Pasal labuh sangat. Kan? Kalau macam tu, ada tercicak pun tak kena, dia tak terlibat batal. Sebab tak bergerak dengan dia. Ni kalau kain yang bergerak dengan dia punya pergerakan, tu tak boleh kena najis. Kan? Tempat khatib juga adalah menutup aurat. Okey, tentang khatib menutup aurat tu tak masalah lah. Kalau koyak kain plekat, nampak aurat dia, batal khutbah, batal semayang Jumaat. Syarat ini hendaklah khutbah itu adalah sama seperti solat. Maksud dari sudut wudu, dari sudut suci, najis, sebagainya. Maka malah dua khutbah tersebut adalah sebagai ganti 2 rakaat semayang zuhur. Maka disyaratkan bagi khutbah sebagaimana yang disyaratkan kepada solat, seperti suci dan sebagainya. Kan? Okey. Yang ketiga kita bicara ni khatib suci. Yang pertama kena ada khutbah. Yang kedua khutbah mesti awal sebelum sembahyang. Yang ketiga khatib mesti suci, suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan daripada najis, dan menutup aurat. Dia rangkum semua sekali dalam tu. Yang keempat, rukun khutbah hendaklah dibaca dalam bahasa Arab. Ada 5 rukun khutbah. Kena ada Arab semua ya. Walaupun orang depan tak faham Arab langsung, rukun khutbah kena Arab. Apa dia? Yang pertama rukun khutbah kena ucap hamdalah ataupun alhamdulillah awalnya. Dengan bahasa dia. Seangkatan lah. Contoh dia guna alhamdulillah. Okey, sah dah. Ataupun dia kata ahmaduhu hamdan kathiran. Ahmaduhu tu aku puji pada Allah. Maksudnya alhamdulillah lah juga. Okey, semakna. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Nahmadu ada puji pada Allah. Okey, cukup. Tapi biasanya kita guna alhamdulillah lah, kan? Kena mula dengan tu. Kena ada alhamdulillah. Tu syarat pertama. Rukun pertama, rukun khutbah. Kena ada puji alhamdulillah. Walaupun sekali. Kedua-dua khutbah. Yang ni pertama pun ada alhamdulillah. Khutbah kedua pun ada alhamdulillah. Yang kedua, salawat kepada Nabi SAW. Ada pada 2 khutbah. Pertama dan kedua. Salawat ni kena ulang. Sana sini. Salawat Nabi. Seringkas mana pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun dah cukup. Wa ala sayyidina Muhammad itu nak panjang lagi tak kisah. Salawat. Yang ketiga, pesan tentang taqwa, pesanan taqwa. Usikum bitaqwallah. Aku pesan pada kamu untuk bertakwa pada Allah. Kena ada yang Arabnya. Usikum bitaqwallah. Ataupun dengan perkataan ittaqullah haqqa tuqatih. Cukup. Ada ittaqullah pun dah cukup dah. 3. Itu pun diulang. Khutbah pertama, khutbah kedua. Diulang. Yang keempat, ayat Quran. 1 ayat. Sekurang-kurang 1 ayat. Baca ayat Quran. Untuk imam kena baca 1 ayat Quran. Ini pun diulang. Khutbah pertama, khutbah kedua. Sebagian ulama mengatakan 1 kali dalam salah satu khutbah pun dah cukup. Tapi kita ulang. Pertama, kedua pun ada ayat Quran. Walaupun ayat tu sama. Contoh kita tak erti nak baca yang lain. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 ayat. Tu ayat Quran kan? Surah Fatihah. Okey, sah. Walaupun huraian tak ada kaitan pun dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kisah. Ayat Quran. Yang kelima, ni sekali sahaja dalam 2 khutbah. Iaitu pada khutbah kedua, doa untuk mukminin mukminat.
Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Okey, selesai. Doa istighfar. Itu 5. Yang kelima tu yang doa mukmin mukminat ni di dalam khutbah kedua sahaja. Pertama tak payah. Adapun yang 4 sebelum tu semua diulang. Ulang sana, dalam khutbah kedua pun ada. Khatib adalah menyampaikan semua rukun khutbah dalam bahasa Arab walaupun ia tidak difahami oleh para jemaah. Sekiranya tak ada orang yang tahu bahasa Arab sedangkan ada masa mempelajarinya, maka semua jemaah tersebut berdosa dan tak boleh mendirikan Jumaat kerana hendaklah mendirikan solat zuhur. Tetapi hendaklah mendirikan solat zuhur. Semua tak reti nak sebut alhamdulillah ittaqullah. Tak reti langsung. Doa Allah maghfir lil mu'minin pun tak reti. Tanya temu duga kau ni, aku tak tahu. Mai kita sembahyang zuhur sana. Kena buat zuhur. Kan? Walaupun dia baca, dia tak faham. Ittaqullah dia tak faham, tapi bertakwa kepada Allah dia boleh sebut. Kena baca yang Arab juga. Ittaqullah. Walaupun dia tak faham, kena baca. Sah Jumaat dia. 5 rukun, yang satu tu tak diulang. Kan doa mukminin hanya dalam khutbah kedua. Yang 4 tu diulang. Khutbah pertama pun ada 4 benda tu. Khutbah kedua pun kena ada 4 benda tu. Kan? Kena ada. Jadi katalah khutbah 2 minit mencukup. Bangun berdiri. Alhamdulillah. Usikum bitaqwallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim dulu. Bangun pula. Baca rukun saja. Sah khutbah. Tak ada langsung cakap Melayu. Kan? Tak sampai 2 minit. Sebenarnya sama. Dalam rukun khutbah tadi, dalam semua khutbah. Khutbah raya, khutbah sembahyang gerhana, khutbah semualah. Cuma sembahyang raya tak disyaratkan khutbah tu sunat je. Kalau tak sah khutbah pun sembahyang raya sah. Tak sah khutbah pun sembahyang gerhana sah. Tapi Jumaat tak boleh. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Jadi khutbah kena bagi betul. Kalau yang lain tak cukup syarat 5 tadi. Rukun 5 tu tak ada. Tak baca pun ittaqullah, tak baca pun salawat Nabi. Sah je lah. Tak apa, jadi macam ceramah kosong je lah. Bukan khutbah. Tapi sembahyang raya tetap sah. Sembahyang gerhana tetap sah. Sebab dia sunat. Okey, dia khutbah ni untuk syarat sah khutbah mesti dengar 40 orang. Bila 40 orang tu, berarti yang lain tak dengar pun sah. Sebab satu Jumaat tu ada 40 orang dengar. Yang mai tak dengar khutbah, datang-datang semayang je. Sah semayang Jumaat dia. Tapi kalau daripada 40 tu, 39 je dengar. Yang seorang tu A sampai Z tak dengar langsung. Tidur. Kan? Jadi kira-kira katalah pergi cek 39 dia dengar khutbah. Tak sah. Yang lambat masuk. Itu peranan tu imam dan orang yang umum tu lah kena bagi tahu tuan-tuan sila masuk dalam masjid segera kan. Untuk sah. Itu memang lah. Tapi madai lah 40 orang tu tak banyak mana, memang kita tahu lah. Dah cukup 40 orang dengar. Dah. Dia dengar rukun dia cukup. Dia lena waktu lain, waktu rukun dia tahu. Dia baca tadi salawat. Dia baca tadi ittaqullah. Dia baca tadi ayat Quran. Dengar dia punya rukun cukup. Bukan mesti 40 orang tu dengar A sampai Z khutbah. Yang tak ada lah. Semua orang terputih belakang kan. Lain lah pahala dia. Cuma dia boleh dengar khutbah. Dia tahu. Kalau orang tanya, imam baca alhamdulillah. Baca. Baca taqwa tak? Tak ada taqwa. Quran ada. Salawat ada. Doa ada. Dia tahu. Dia dengar juga, kira sah lah. Boleh kira lah kalau 40 orang dalam masjid ni 38 je. 2 orang tengah minum sana, tengah makan sana. Dia dengar kira 40. Sekiranya kesempatan mempelajari bahasa Arab itu tidak ada. Semua satu kampung tu baru masuk Islam belakang. Tak belajar langsung. Kan? Mu'alaf belakang. Baru masuk je tadi. Contohnya kan. Maka rukun-rukun khutbah itu hendaklah diterjemah boleh bercakap Melayu pun. Kan? Itu kira semua orang tak tahu langsung.
Boleh terjemahkan kepada sebarang bahasa yang sesuai dan solat Jumaat itu dikira sah. Yang kelima, berturut-turut antara rukun khutbah yang pertama, kedua dan antara khutbah kedua dengan solat Jumaat. Kena ada, jangan gap panjang. Rukun khutbah pertama ucap alhamdulillah dengan salawat Nabi. Jika berhenti lama pada pandangan umum antara khutbah pertama dan khutbah kedua, khutbah tu khutbah pertama, khutbah kedua, tak boleh gap panjang sangat. Tu imam duduk tadi kan, lama sangat. Sampai orang pelik, apa tak orang ngekik-ngekik, tak pengsan betul imam. Boleh jadi. Kan ada yang imam jatuh meninggal waktu khutbah kan. Kalau macam tu jadi macam mana? Jadi, kalau khutbah pertama dia lengkap, dia jatuh, ketika dia duduk, jatuh pengsan mati. Orang lain main ganti khutbah kedua je. Tak payah ulang dia pertama. Kalau dengan cepat lah. Kalau dah biar lama, dekat setengah jam dah, orang duk bawa hospital, klinik semua, tak ada orang ganti, yang tu kena mula lain. Kena mula lain. Di antara dua khutbah dan di antara khutbah tamat kedua sampai semayang, itu pun tak boleh gap panjang sangat. Kan? Ambil kira uruf. Uruf ni kira pandangan orang ramai. Contoh masjid negeri, tu imam muda-muda, mereka lutut kuat. Dia naik sampai atas mimbar tu, ujung. Berapa puluh tangga pun tak tahu. Saya mungkin lah kalau naik tu tak sanggup pun, lutut terasa ni kan. Tinggi. Nak turun tu, kalau orang sakit lutut lama tu. Kalau lama pun tapi uruf kata tak apalah, dia memang menurun pergi. Tu kira sah lagi. Tinggi dia punya member tu. Ingat, tinggi mana 2 tingkat rumah ni. Sampai bumbung rumah apa. Maksudnya, tinggi. Dulu, masa zaman dulu, Ustaz Osman Hamzah, dia pergi separuh je. Dia suruh mikrofon separuh, dia tak naik ke atas tu. Kan? Ni anak-anak muda ni, dia pun naik ke atas. Jika berhenti lama antara pandangan umum. Pandangan umum ni sebut uruf dalam bahasa Arab. Ikut pandangan uruf. Uruf ni pandangan orang ramai. Kalau orang kata, lama sangat ni. Nak habis khutbah tu, dia sembang tu, minum kopi dulu. Baru sembahyang Jumaat. Batal dah khutbah tadi. Kena buat lain. Ngopi tu kan. Maka khutbah tersebut adalah tidak sah. Sekiranya boleh diulangi khutbah itu semula, maka wajib diulang. Kalaulah khutbah pertama jadi tak sah, yang kedua janganlah baca teks sampai habis. Ambil rukun tadi cukuplah. 1 minit selesailah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Duduk. Ada cukup dah, ada 4 dah tu. Kan? Mungkin khutbah kedua, doa dah selesai. Yang ke-6, jika hendak tadi, sekiranya boleh diulangi khutbah, maka wajib diulangi. Dan jika tidak, hendaklah kalau tak mau ulang khutbah, kena sembahyang zuhur lah. Khutbah tadi batal. Kalau buat juga Jumaat, tak sah Jumaat, kecuali kena ulang juga zuhur. Kena buat zuhur juga. Rukun 2 khutbah hendaklah didengari oleh 40 orang jemaah yang memenuhi syarat wajib Jumaat. Jangan pula mungkin masjid tu ada orang perempuan, kira-kira lelaki 20, perempuan 20 yang dengar. Tak boleh. Sebab perempuan tak wajib Jumaat. Dia tak diambil kira dalam 40. Kena cari orang yang wajib Jumaat, yang termasuk dalam 40 tu dengar. Dengar apa? Bukan dengar A sampai Z khutbah tadi kita sebut. Hanya cukup dengar rukun-rukun 5 tu. Dia ada salawat, dia ada alhamdulillah, ada salawat, ada taqwa, ada apa lagi? Quran. Khutbah semua ada 4. Khutbah kedua ada 5 termasuk doa. Rukun 2 khutbah tersebut, ni dia ulang apa kita sebut tadi, ada 5. Yang pertama, memuji Allah dengan menggunakan lafaz, sebarang lafaz. Alhamdulillah ataupun nahmaduhu, nahmadullah, ahmadullah. Sama lah tu. Hamidullah, hamidullah, sama perkataan tu juga.
Yang kedua, bersalawat kepada Nabi dengan lafaz salawat. Apa saja lafaz salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah disebut dengan jelas seperti lafaz Nabi. Tak boleh Allahumma salli alaihi wasallim. Tak ada pun Nabi situ. Alaihi itu kepadanya. Itu tak boleh. Kecuali kita sebut ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okeylah, ada nama Muhammad. Allahumma salli ala Rasulillah, ada Rasulullah. Allahumma salli ala Nabi Mustafa, ada nama dia. Boleh. Rasulullah Muhammad, dan tak memadai dengan ganti nama alaihi tadi ni. Nya, maknanya kita Melayu kan, kepada dia. Salawat kepada dia. Dia tak ada pun nama Nabi Muhammad. Sebagai ganti pada lafaz tersebut, tak sah. Salawat tu sah, dapat pahala. Kita nak salawat harian ni boleh je, Allahumma salli ala, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Sah dapat salawat, tapi dalam bab khutbah tak boleh. Khutbah kena sebut Nabi ke, Rasulullah ke, Muhammad ke, Sayyidina Muhammad ke, Mustafa ke, boleh. Yang ketiga, memberi nasihat supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi takwa dengan menggunakan sebarang lafaz gaya bahasa tapi bahasa Arab. Kan? Alaikum bitaqwallah. Okey, itu ada taqwallah tu. Usikum bitaqwallah, ittaqullah. Itu semua perkataan-perkataan yang membawa makna ittaqullah, bertakwa pada Allah. Ketiga-tiga rukun ini menjadi rukun bagi kedua-dua khutbah diulang. Ni dia ambil pandangan ayat Quran sekali je. Oleh itu tidak sah kedua-dua khutbah Jumaat melainkan dengan menyempurnakan rukun tiga ni, mesti ada pada dua-dua khutbah. Yang keempat, ini khilaf saya kata tadi, membaca satu ayat Quran pada satu daripada dua khutbah. Ini pandangan yang lebih kuat. Dia kata memadai dalam mana-mana khutbah. Sekali satu ayat cukup. Tapi sebaiknya ulang. Khutbah pertama pun ada, khutbah kedua pun ada. Kan? Jadi kita ambil pandangan apa yang dalam buku ni, dia kata Quran ni cukup sekali, satu ayat sekali dalam mana-mana khutbah, pertama ke atau kedua, tak kisah. Katalah pertama dia tak baca pun ayat Quran, kedua ada. Tapi ayat Quran mesti lengkap satu ayat. Jangan baca tergantung. Contoh dia baca ayat panjang. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Takat tu je, tak habis ayat dia. Itu tak kira satu ayat, belum sah. Tak lengkap satu ayat. Dia kena cari lagi qul wallahu ahad. Dah cukup satu ayat. Okeylah. Qaf tengoklah, kira qaf tak kira satu ayat, alif lam mim kira satu ayat. Yasin satu ayat. Yasin satu ayat. Nun tak kira satu ayat. Kan? Kalau dia alif lam mim kira satu ayat kan? Kisah. Satu ayat. Ayat Al-Quran yang dibaca ini hendaklah boleh difahami dan jelas maknanya. Tidak memadai, dia kalau alif lam mim tak boleh kan? Tak jelas, tak ada makna alif lam mim. Tidak memadai membaca satu ayat daripada berapa huruf potong, tak boleh dia kata. Silap saya tadi. Jadi alif lam mim tak boleh lah. Kena wal Quranil Hakim, Yasin wal Quranil Hakim kan? Kena ada itu. Mendoakan orang mukmin dalam khutbah yang kedua dengan sebarang doa, kan? Kena ada umum mukminin mukminat. Okey, itu dalam khutbah kedua. Yang kelima dalam khutbah kedua, yang keempat tadi mana-mana khutbah. Kalau ada pertama, kedua tak baca pun tak apa. Apa dia yang keempat tu? Ayat Quran tadi kan. Adapun syarat yang rukun yang pertama, kedua, ketiga, dua-dua khutbah kena ada. Okey, jelas ha? Yang keempat, saya ulang balik, yang keempat, doa ni dalam khutbah kedua. Kalau khutbah pertama dia baca doa, khutbah kedua tak baca, tak boleh ya? Yang tu kena ada dalam khutbah kedua. Doa mukminin mukminat. Quran, okey, mana-mana pun boleh. Yang kedua, apa kedua ni? Kedua, solat 2 rakaat. Yang mana kedua? Apa pertamanya? Saya nak tengok apa dia pertama tadi. Rukun ya. Dia bahas tentang khutbah. Dia kata rukun Jumaat ada 2. Yang pertama berkaitan khutbah, dia hurai bab khutbah. Sekarang ni yang kedua rukun Jumaat.
kedua daripada rukun Jumaat, iaitu solat 2 rakaat secara berjemaah. Ini rukun Jumaat. Yang kedua, solat 2 rakaat secara berjemaah. Hal ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu berkata, salatul Jum'ati rakaatan ala lisanil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumaat adalah 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi dan perbuatan Nabi, tak pernah ada Jumaat 4 rakaat. Itu dah jadi cukup hadis juga kan, perbuatan Nabi. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumaat adalah wajib atas setiap orang Islam lelaki yang ditunaikan secara berjemaah. Berdasarkan dalil tersebut, ijma' ulama sepakat. Ijma' ni sepakat semua ulama memutuskan bahawa solat Jumaat ialah 2 rakaat dan wajib dirikan secara berjemaah. Berjemaah. Sesungguhnya dikira dari dapat berjemaah dalam solat Jumaat dengan dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat penuh yang kita cerita dulu, berantai-rantai sampai habis waktu zuhur. Kan? Yang penting dia dapat 1 rakaat dengan tu imam dia. Orang perempuan pun boleh mai? Boleh. Contohlah kata imam masjid sembahyang rakaat pertama selesai, kawan ni main masbuk dan dengan tu imam rakaat kedua. Dia rakaat pertama, tu imam dah rakaat kedua, tu imam salam, assalamualaikum, dia sambung satu lagi. Tiba-tiba mai isteri dia. Isteri dia mai jadi makmum pada dia. Dapat 1 rakaat juga. Isteri dia pun boleh buat Jumaat. Buat 2 rakaat je lah. Kena dapat sebelum rakaat lah untuk dapat rakaat 1 rakaat tu. Walaupun ada tak kes rakaat, dia dapat 1 rakaat pertama aja, rakaat kedua tak dapat. Macam mana Haji? Macam mana? Tadi saya cerita dia dapat rakaat kedua kan. Ada kes yang dia dapat rakaat pertama bersama tu imam, rakaat kedua tak dan. Macam mana tu? Dia nak terkentut, nak terberak. Dia mufaraqah. Baru sembahyang rakaat pertama, tu imam dah bangun berdiri, dia tak tahan dah. Lepas tu dia niat mufaraqah, dia buat sendiri 1 rakaat lagi je. Boleh, seorang-seorang dia lah. Tapi dia tadi dapat dah kan? Okey. Dia jadi Jumaat lah. Dia buat 2 rakaat tu seorang-seorang dia, perhabis seorang cepat nak berak ni. Assalamualaikum, caw kan. Dia habiskan sendiri. Kan? Yang terbatal tak boleh lah, tak dan. Dia dan untuk imam 1, yang kedua tak dan terkentut. Yang tu dia tak dan dah, nak lari mai dapat 1 lagi. Kan? Kalau dan lah supersonik punya laju ni. Dia dan pergi ambil wuduk pun mai tu imam masih rakaat kedua. Dia dapat 1 rakaat yang kedua dengan tu imam. Dia boleh lah Jumaat. Kan? Kalau dia tak dan juga, maka dia jadilah zuhur. Contoh kita pergi, imam dah rokok, kita ingat dan aku sembahyang fardu Jumaat kerana Ta'ala. Niat Jumaat ni, Allahu Akbar, imam tak sempat dengan tu imam, selisih. Imam rokok, kita pergi Allahu Akbar, imam dah bangun, selisih tengah jalan. Tak dapat rakaat tu. Jadi tadi dah niat Jumaat, maka kena buat 4 rakaat. Jadi zuhur. Kan? Jadi zuhur. Tu dia kata, sekurang-kurang 1 rakaat bersama dengan tu imam, dah dapat Jumaat. Sempat rakaat kedua, berarti kita yang main lambat ni, dapat 1 rakaat kan? Dengan tu imam. Okey? Kita boleh buat Jumaat. Rakaat kedua kita, main orang lain, pum, belakang pula. Dia boleh buat Jumaat lagi. Rakaat kedua kawan tu, pum, belakang. Ada orang main pula. Dia boleh buat Jumaat lagi. Main Jumaat, sambung 1 rakaat je. Selagi ada waktu zuhur, selagi itu sah Jumaat semua orang tu. Yang kira dia ni dapat 1 rakaat dengan orang imam sebelum. Kalau ni lambat, dapat 1 rakaat bersama orang sebelum. Yang lambat ni dapat dengan sebelum. Kalau terputus, tak dan 1 rakaat dengan orang sebelum, semua jadi zuhur. Yang tak dan 1 rakaat tu. Walaupun tak dengar khutbah. Ya. Walaupun dia orang perempuan. Tadilah kes main-main suami dia ni masbuk dapat 1 rakaat dengan imam depan. Dia main dengan suami dia dapat 1 rakaat dengan suami dia. Dia boleh buat Jumaat. Tapi kena niat Jumaat lah. Tak boleh niat zuhur buat 2 rakaat.
Tak boleh. Kalau dia ingat, dia tak tahu kau ni buat zuhur kot. Dia pun niat aku sembahyang zuhur 4 rakaat kata Allah. Rupanya dia buat Jumaat. Kita tak jadi Jumaat. Kena buat zuhur juga. Zuhur tak boleh tukar, takkan tukar jadi Jumaat. Kalau niat Jumaat, boleh jadi zuhur. Boleh niat, boleh tukar jadi zuhur. Tak sebut pun tak apa. Kita tak sebut imam pun tak apa. Dia ada tetap pahala Jumaat. Dia yang nak jadi makmum kena niat makmuman. Kita yang dilantik menjadi imam, tak wajib pun sebut imam. Dapat berjemaah. Dia ikut. Kita buat kita lah. Kita buat kita punya, jangan peduli dia nak ikut. Dia rasa ikut tak betul, dia mufaraqah. Contohnya dia ingat kita buat maghrib, dia pun sembahyang maghrib. Rupanya kita sembahyang isyak 4 rakaat. Kan? Dia punya pasal lah, dia mufaraqah lah dia. Faham tak? Jadi orang maghrib tak boleh ikut tu imam 4 rakaat isyak. Tak boleh. Jadi kalau dia tersilap, rupanya tu imam dia sembahyang isyak. Dia pandai-pandai lah mufaraqah. Kita yang sembahyang isyak ni, kita tetap dengan cara kita, tak peduli dengan orang lain. Kalau melatah keluar perkataan, kalau melatah terkejut tak apa. Kalau keluar kata, cot, kan? Batal sembahyang. Isyarat tak batal. Kalau dia main tepuk pom, kita pun gini je. Tak batal sembahyang. Tapi jadi lawak lah pula kan. Batal. Kalau banyak perkataan, adui itu kira satu kataan dimaafkan lagi. Tak sengaja. Sebab tak sengaja, dia terkeluar. Kalau tak sengaja tapi banyak, batal. Aduh. Itu dah banyak duitnya, itu batal lah. Kalau Jumaat, tu imam tak sebut. Kalau sembahyang Jumaat, imam tak sebut imam dalam niat tu. Saja aku sembahyang fardu Jumaat kerana Allah Ta'ala. Tak sebut pun imaman. Sembahyang dia tak sah. Makmum sah. Makmum sah sembahyang Jumaat, imam kena buat zuhur lain. Jadi Jumaat dia tadi jadi apa? Jadi 2 rakaat sembahyang macam qada subuh lah. Atau menjadi sunat qabliyah lah. Jadi dalam sembahyang Jumaat semua kena sebut, tu imam kena sebut imaman sebagai imam, makmum kena sebut makmuman. Kalau makmum terlupa nak sebut makmuman, tak boleh, tak sah sembahyang Jumaat dia. Sebab sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Adapun sembahyang fardu, maghrib apa semuanya, imam tak sebut imam, tetap dapat pahala imam. Sah sembahyang Jumaat. Di awal. Makmum lupa nak sebut makmuman, dia sah sembahyang tapi tak dapat pahala jemaah. Makmum lain sikit. Terlupa pun tak dapat lah, rugi ya. Sah sembahyang maghrib kita, tapi tak dapat pahala jemaah, rugilah. Kena sebut. Kalau terlupa, boleh lagi kita ganti tengah-tengahnya. Sekurang-kurangnya. Ada juga ulama kata dapat pahala jemaah daripada dia niat makmum tu. Rakaat kedua baru teringat lah, tadi tak sebut makmuman, dia sebut aku nak jadi makmum, nak ikut tu imam. Dalam hatilah dikira pahala berjemaah. Tak wajib. Dalam sembahyang fardu biasa, imam tak wajib pun sebut imaman. Dalam sembahyang Jumaat, wajib sebut imaman. Tak sebut, tak sah Jumaat. Kita dia kata apa dia? Tak mana tadi? Sungguhnya dikira dapat berjemaah dalam solat Jumaat dengan dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat penuh. Oleh itu, sekiranya dapat 1 rakaat sahaja, maka Jumaatnya sah. Jika tidak, wajib ditukar kepada zuhur. Bilangan jemaah juga disyaratkan tidak kurang 40 orang yang memenuhi syarat wajib solat Jumaat. Tadi kita sebut, katalah kau tu nak terkentut tadi ni. Masa kira kita ada ngam-ngam je 40 orang makmum. Kan? Ngam-ngam 40 orang. Tiba-tiba rakaat kedua, kawan tu nak terkentut. Nak pergi kencing, buang air, berak. Dia mufaraqah dengan tu imam. Okey, semua kira sah sebab semua dah dapat 1 rakaat bersama tu imam. Boleh buat Jumaat. Kalaulah rakaat pertama tu, kawan tu tak tahan, dia mufaraqah. Jadi 1 rakaat tak cukup kan? 39 orang. Semua batal. Bukan batal sembahyang, dia kena automatik sambung jadi 4 rakaat. Pasal 1 rakaat pun tak cukup 40 orang. Ini tak pernah berlaku lah, saja kita buat cerita kan. Masjid kita ratus ribu orang datang, takkan nak kencing seorang 2 orang tak ada masalah lah. Okey.
Apa nota kaki di bawah tu. Ibn Hajar Asqalani berkata ulama khilaf berkenaan dengan bilangan untuk solat Jumaat. Ya betul. Bilangan Jumaat ni sebenarnya khilaf banyak. Jadi pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i pilih 40 orang tu. Seorang, inilah yang dikil ini Hizm. Seorang pun boleh buat Jumaat ni kata. Tapi kena ada khutbah. Khutbah untuk apa? Dia seorang-seorang dia khutbah. Dia khutbah, dia imam, dia makmum. Tapi pandangan ni kita tak pakai. Yang kedua, 2 orang. Ini pendapat Nakhai, ahli zahir. 2 orang. Yang ketiga, 3 orang. Selain untuk imam. 3 selain imam, 4 dengan imam lah. Ini pandangan Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Sebab tu pernah kita COVID dulu, masjid buat juga 6 orang kan. Ambil pandangan-pandangan ni lah. Dalam terdesak dalam keadaan tak boleh kumpul 40, hanya boleh 6 orang saja, 4 orang je. 7 orang seperti dihikayatkan oleh Ikrimah. 9 orang seperti pendapat Rabi'ah. 12 orang sebagaimana pendapat oleh Mutawalli, Al-Mawardi, Zuhri dan Muhammad bin Hasan. 20 orang ini pendapat Imam Malik. 30 orang ini ini satu riwayat daripada Malik. 40 orang bersama imam. Inilah yang sahih mazhab Syafi'i. 40 orang tak termasuk imam, jadi 41 dengan tu imam. Ini riwayat daripada Syafi'i dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang 41 dengan tu imam. Lebih selamat. Kan? Jadi kalau kira-kira makmum 39 pun sah dah. Tapi dengan syarat cukup-cukup lah. Kena bagi dapat 1 rakaat semua. Daripada khutbah semua tak boleh lena. Pasal cukup-cukup dengan 40 orang. Jangan lena dengan khutbah tu. Kan? Dan sembahyang mesti dapat 1 rakaat bersama-sama. Kalau cacat tang khutbah, semua sembahyang tak boleh jadi Jumaat. Itu ikut mufti setempat. Kena kembali pada mufti sah tak sah. Kalau dia ambil kira, boleh dikira sah, sah lah. Tapi sebaiknya kita, yang nak tanya mufti bukan senang, bukan jawapan la tu juga. Nak tunggu minggu-minggu. Jadi lebih baik kita buat zuhur je lah. Jangan ambil pandangan-pandangan yang lain. Kecuali kalau mufti isytiharkan. Sebab tu macam COVID tu, kena dapat persetujuan mufti. Dan di-endorse oleh Sultan. Sebab mufti itu wakil Sultan. Sultan kena umum. Buat ini ketetapan dari Sultan, semayang 6 orang. Jadi bila ada persetujuan mufti, berarti benda tu sah. Kalau tak ada persetujuan mufti, kita buat sendiri 6 orang. Tak sah tu. 50 orang pendapat Imam Ahmad. 50 orang dia orang tu. 80 orang seperti dihakaikan oleh Imam Mawardi dan ramai ulama yang lain. Imam Suyuti berkata, tidak sabit tentang Jumaat suatu pun daripada hadis yang menentukan bilangan. Tak ada hadis yang Nabi kata 40, 20, 2 orang ke apa segalanya. Tak ada. Cuma ni semua orang kata ijtihad daripada para ulama. Ambil kira sejarah Nabi ni tak pernah ada yang sembahyang sekian orang. Jadi ulama ijtihad masing-masing angka tu. Tak ada hadis. Imam Suyuti kata tak ada hadis sahih yang kata 40 ke 80 ke. Dan berapa orang tu. Jika ada pasti menjadi ijma'. Kalau ada, para ulama semua pegang satu jawapannya. Dan ini juga yang dipilih oleh Imam Allamah Ahmad Zaid Al-Habashi. Justru banyak lagi kah? Okay, sikit kita habis ni. Justru jika seorang masbuk mengikut imam pada rakaat kedua, solat Jumaatnya sah dan dia hendaklah menambah 1 rakaat lagi setelah imam mengucapkan salam. Faham ? Tetapi jika masbuk selepas imam bangun daripada rakaat kedua, maksud dia dapat tak rakaat tu? Tak dan lah. Dia tak dapat pun 1 rakaat dengan tu imam. Maka solat Jumaatnya tidak dikira Jumaat. Kena zuhur. Dan dia hendaklah menyempurnakan dengan solat zuhur selepas imam bagi salam tambah 4 rakaat. Sekiranya makmum dapat menyempurnakan rakaat pertama solat Jumaat bersama imam, kemudian berlaku perkara yang menyebabkan keseluruhan atau sebahagian daripada mereka bercerai berpisah mufaraqah daripada tu imam, dan masing-masing menyudahkan solat Jumaat mereka bersendirian, maka solat Jumaat mereka sah. Pasal dah dapat 1 rakaat kita cerita tadi. Namun jika mufaraqah itu berlaku sebelum selesai rakaat pertama, tak dan pun rakaat pertama dan tu imam, maka solat Jumaat mereka tidak sah dan bertukar menjadi zuhur. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan minal jum'ah ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuh. Siapa yang dapat satu rakaat daripada solat Jumaat dan solat lainnya, maka hendaklah menambah baki rakaat yang lain. Dengan demikian solatnya menjadi sempurna. Kalau Jumaat jadi Jumaat. Kan? Yang lain kita faham dah. Kalau maghrib kita dapat satu rakaat bersama Tok Imam, kita boleh buat maghrib. Itu kita faham. Tapi buat Jumaat ni. Okey. Ada soalan lepas tu? Kita berhenti kat sini. Adab Jumaat dan caranya. Sunat. Tongkat. Dia sebenarnya tongkat je. Tapi Melayu kita buat cokma panjang tinggi gitu. Kalau dia bawa tongkat biasa yang kita bawa jalan. Sejarah Nabi tak pernah tinggal tongkat tu. Naik khutbah pun Nabi bawa. Memang Nabi jalan bawa tongkat. Naik mimbar pun Nabi pegang tongkat. Jadi dia ambil kira tu sunnah Nabi. Jadi orang khatib ni akan ada dalam, mungkin dia sebut ke sunnah-sunnah tok khatib. Antaranya pegang tongkat. Tapi tongkat pula jangan pegang tangan kanan. Tongkat sunat pegang tangan kiri. Banyak tok khatib silap. Bukan, dia pegang tangan kanan. Dia lupa lah kot. Waktu dia naik tu tongkat duduk belah tu. Dia pun pegang kanan. Duk baca khutbah, dia tengok apa pegang tangan kanan. Jadi kuranglah pahala sunat itu. Tak lengkap. Patut pegang tangan kiri. Yang keduanya dia ucap Assalamualaikum ketika mula dia naik mimbar. Bagi salam. Kalau tak bagi salam pun, benda tu amalan sunat. Dan yang ketiga, antaranya yang ketiga. Yang ketiga, dia dalam khutbah tak boleh macam ceramah. Walaupun dia kaki penceramah. Ceramah kan, gini, apa ni, ada tiga, pusing ke sana, pusing ke sini. Tak, khutbah kena stay. Tak boleh buat gitu-gitu, tengok kanan kiri. Khutbah tak ada isyarat gini-gini. Tangan kena duduk diam, pegang meja macam ni, senang. Jangan pergi gerak. Ada orang khutbah dia punya semangat. Tak, tongkat ni, dia tangan gini. Tak dapat pahala sunnah. Suara kena lantang. Memang dia kena, Nabi khutbah merah muka. Oh, tak boleh. Alhamdulillah. Salawat pada Nabi SAW. Hendaklah kita bertakwa. Itu yang orang syok tidur. Kan? Kena lantang macam tentera. Memang. Khutbah memang kena itu. Sunnahnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kena lantang. Itu kawalan kajian negeri. Dia tak nak lah lagi dia kawan ni naik-naik. Naklah biru, naklah hijau, naklah kuning. Habis. Nak jaga tu, nak jaga keharmonian masjid. Tok Imam jangan baca lebih. Yang ni je. Kontrol kawalan jawatan agama kita. Tapi pada asal hukum memang berkhutbah. Sekarang ni dah Malaysia kita dah jadi baca khutbah. Kita dah jadi baca. Sebenarnya sekarang ni di Madinah pun memang dia buat syarat dah. Mesti point. Dia orang tak buat tag penuh. Dia bagi kena tunjuk point tu. Apa dia nak cakap. Point 1, point 2, point 3. Disahkan oleh dia punya jabatan agama dia. Baru boleh nak khutbah. Masjid negeri, Masjid Haram ni tu, Tok Imam dia akan bawa teks, bukan tag penuh, tag pointnya. Dia tak boleh lebih pada tu. Kalau lebih memang kena tangkap. Kalau tanya mana lebih elok, bagi saya lebih elok perempuan buat zuhur lah di hotel. Sebab dia di Masjid Haram memang sesak. Bagilah ruang orang perempuan tu pergi kat orang lelaki. Orang lelaki pun tak muat. Ramai. Lebih baik bagi kat orang lelaki yang wajib pergi. Kita orang perempuan yang tak wajib ni, baik buat zuhur je lah. Tapi kita tak boleh halang. Kalau dia semangat nak pergi juga, pergilah. Tak boleh halang. Tadi sunnah tu Imam Khatib tadi, pakai pakaian yang lengkap, yang sempurna, dipandang hormat oleh masyarakat. Kalau jenis khutbah, jubah lah. Dan satu lagi pakai taqannuk, ni lilit kepala tutup. Walaupun dia pakai serban, lepas tu ada satu kain lagi yang tutup ni. Taqannuk. Macam orang punya tudung kan. Tapi taklah pakai scarf macam tu. Jadi gitu. Kena ada macam tu. Tu panggil haibah tu imam. Naik, wah nampak lain kan. Sunnah. Sebab tu tak boleh kita nak macam ceramah pusing sana pusing sini. Kan. Tu jadi ceramah. Bezakan dengan khutbah. Dia ada atas member tu imam sebenarnya boleh cakap.
Boleh mengarah, boleh tanya. Kalau tanya, apa soalan contohnya? Macam Nabi lah tengah khutbah. Nabi tanya, engkau dah semayang sunat ke belum? Kan Nabi tanya satu orang. Dia tu jawab, ya Rasul, belum. Bangun semayang sunat. Jadi Nabi boleh berdialog dalam tengah khutbah, tak putus khutbah. Pernah di masjid ni Arab, satu ketika waktu tu Palestin hangat kita, dia tengah khutbah sedekah ni, dia panggil, "Hai Bilal, Bilal, bawa naik tabung naik atas ni." Dia bagi arahan kepada Bilal suruh bawa tabung naik atas mimbar. Bilal tu pun pergi ambil bawa naik. Tok Imam untuk keluar duit, pum masuk tabung. Kan? Nak bagi semangat orang suruh buat juga sedekah tu. Itu boleh tak putus khutbah dia. Itu bab adab orang yang dengar, sebaiknya tak boleh. Hukumnya tak boleh, takut lara. Tapi kalau dan tak boleh cakap. Kalau ada perintah daripada khatib tadi, dia boleh. Macam tadi Nabi tanya, kau dah sembahyang belum? Dia jawab belum. Bangun sembahyang. Jadi boleh jawab. Kan? Tapi kalau tak ada permintaan daripada khatib yang sedang khutbah, tak boleh cakap. Syekh, kalau ikut pandangan Syekh Nuruddin, dia lantang tak boleh lah. Sebab dia berhujah, orang duk main gitu pasir pun tak boleh. Ni tolak tabung pula, kan? Dan sebagai yang kata boleh itu sebab tolak tabung bukan kita berulang-ulang, kita sekali. Yang buh duit tu tak boleh. Buh duit memang banyak kali. Pilih pula, alah biru lah pula, merah lah pula, kan? Pilih pula, kan? Itu kira lara tu. Jadi kita pun heran, pasal apa orang nak bersedekah waktu khutbah? Masuk masjid kan jumpa tabung dah, buh siap lah. Oh, dia kata mungkin nak ambil time tu pahala banyak, dah sama aja. Saya silap waktu orang khutbah kau sedekah tu hilangkan pahala. Kan? Baik, masuk bagi, ataupun selesai nak keluar Jumaat lagi bagi masuk tabung. Kita tolak sekali jalan lah, tolak sekali jalan. Jangan kita buat keluar duit nak boh. Buat keluar duit dah banyak kali, kan. Macam ginilah pula main pasir tu. Tapi kalau tolak api tu dah, nanti kita nak boh duit, kita waktu nak balik lagi, habis dah semayang. Kita yang tahu, saya sebut yang tu lah. Kalau kita yang tahu ni, baik jangan sedekah waktu khutbah. Sama ada sebelum khutbah masuk tu, ataupun selepas. Kan? Kita nak jaga kita punya pahala, tak jadi lara, tak jadi terpadam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.